أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 40, baris yang ke-9 daripada atas. Baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada jadi i'tiraf. Ni istinaf ni. Dan tiada jadi i'tiraf. Apa dia i'tiraf? I'tiraf ni kalau kita bangkangan lah. I'tiraf ni bangkangan. Kita dah tahulah, ada tak cakapan kita, dia ni Allah suka i'tiraf orang. Tak cakap gitu? Tahu? Ada cakap tak gitu? Tak. Tak pernah cakap. Gini, dia ni bagi i'tiraf je dia. Tak cakap, Ji? Tak cakap kau? Tak. Tak ada? Dan i'tiraf ni dibahi bahkan. Orang cakap dia dah setuju semua. Ada ni orang jenis angin kan, pada angin tu kan. Dia tak boleh orang cakap nampak molek. Dia nak i'tiraf lah. Perangai atau ada orang cakap berahi i'tiraf dia ni. Tak ada. Dalam FB tak ada. Firdaus. Ada dalam FB? Tak ada. Dah orang negeri mana cakap gitu? Tak ada seorang tolong ni. Tak ada seorang bukan tolong. Tak ada seorang iya kan. Tak ada seorang iya kan. Kadang-kadang tak ada seorang iya kan. Mulai-mulai ada betul. Apa dia hok melepas ke payung Belenggang ke apa saya sebut. Belenggang tu sebut. Di masjid tu kata seorang dok kata ya. Tengok dalam FB ada dalam kamus Dewan Bahasa laginya orang masuk. Apa belengging. Tahu ada. Boleh ada seorang sokong. Dah minggu lepas ni belengging seorang pun dok ya kan. Sedih. Dah memang belengging. Allah belengging dia ni. Dok baju. Seorang budak ya kan. Kena bukan lorak Terengganu pun Sebab dalam FB tak ada orang jenis suka kalau apa kataan kamu Dewan Bahasa dia masuk. Memang ada belengging. Tahu belengging tak baju. Dah ingat lorak negeri. Orang luar. Bukan Terengganu. Orang Johor. Oh pulak dah. Tak ada semua Terengganu tak ada belengging.
Hodok baju tu nah, belengging tu orang panggil. Saya perkataan ni normal bagi saya. Macam ke ayah juga. Tak ada seorang sokong sedih tu. Sebab betul. Ada dalam komuh Dewan Bahasa. Ada. Memang bahasa standard. Jadi belengging ni orang luar. Orang luar. Saya tak tahulah, tapi saya rasa macam normal je cakap belengging. Mana pun belengging dia ni. Uduh tengok belengging tak baju. Tak ada adab, tak ada sopan ni. Saya biasa dengar perkataan ni. Baik iktiraf ni. Baik iktiraf apa? Dia suka ni. Dia tak suka orang ni keluar pandangan-pandangan bernah-bernah ni kau. Dia nak iktiraf lah. Macam dia seorang je pandai. Dia nyakit orang. Dia nyakit orang gitu. Banyak iktiraf dia ni. Begitu begini, begitu begini, begitu begini. Kerja ke dia, sekerja pun tak jadi. Tak lama cabut nyacang. Dia segini. Senyum hati. Siapa cabut nyacang dia segini ya. Cakap pandai. Iktiraf orang nombor satu. Orang cadang gini dia bangkang. Orang cadang gini dia bangkang. Tapi kalau kerja ke dia tak sedar agak. Cakap pandai. Cakap pandai je. Tapi dah lama cabut nyacang. Tak faham cabut nyacang? Apa? Apa je cabut nyacang? Tembur lari. Tembur lari. Cabut nyacang. Memang ada orang perangai gitu. Iktiraf. Dan tiada jadi iktiraf. Tak jadi bangkangan lah kalau kita kata kau. Atas yang demikian itu. Atas yang demikian itu. Yang demikian Maha suci Allah daripada mengambil faedah. Dan tiada jadi iktiraf, jadi bangkangan persoalan lah kita kata. Atas yang demikian itu, yang demikian Maha suci Allah daripada mengambil faedah. Maha suci. Mengambil faedah ni kita sebut ngelepas lah. Faedah ni kalau kita benda baik, maksud di sini Maha suci Allah daripada perbuatan Allah tu, hukum Allah tu ada gharak, ada tujuan yang menekan. Allah secara tergagap, secara tertekan, Allah mesti melakukan satu perbuatan. Barulah Allah jadi sempurna. Ini Maha suci. Allah tertekan, Allah terpaksa menetapkan satu hukum. Contohnya diwajibkan manusia sembahyang. Bila Allah mewajibkan sembahyang, manusia pun sembahyang, Allah pun jadi sempurna, mustahil sama sekali. Maha suci. Tajuk kita apa? Tajuk kita apa? Tajuk kita apa? Mutalaah dah nak bagi malam ni. Ke kitab tu pun baru jumpa tadi baru dah. Cari mengigal tak jumpa. Duk mana kitab seminggu? Sekarang bicara mumasalah yang ke-10. Mumasalatuhu ta'ala al-haudi yang ke-10. Serupa Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Dia ada taswir, gambaran macam mana serupa yang mustahil ni, yang Maha suci Allah ada serupa ni. Dia ada 10 mumasalah. Ni sekarang ni mumasalah yang terakhir dah ni. Mumasalah yang ke 10 dah ni. Mumasalah yang ke 10. Selesai habis masalah 10 ni, bawah tu masuk pula sifat mustahil lawan kepada qiyamuhu ta'ala binafsih. Sekarang bicara sifat mustahil
lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Selesai bicara masalah ke-10 ni, masuklah pula sifat mustahil lawan kepada qiyamuhu ta'ala binafsi. Sekarang ni bicara sifat mumasalah yang ke-10. Yang ke-10 mana au yattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkam. Allah Ta'ala ni bersifat ia dengan, dia terjemahan dia mengambil faedah dia jemaah. Mengambil faedah di sini dengan bahawa Allah ni ada gharak, ada tujuan yang menekan atas Allah. Tanpa Allah melakukan perkara ni, Allah jadi kurang, tak akan jadi sempurna. Ni mustahil. Sebab yang ada tujuan yang menekan adalah hawadis. Yang ada tujuan menekan adalah hawadis. Kita pergi pada kita lah. Ini kita. Semua perkara yang kita lakukan kerana tak dapat tidur. Kalau tidak gok kita, pada ni. Saya contohkan mengelupahnya, kita belajar. Kenapa belajar? Payah belajar ni. Ramai orang tak mau belajar. Tak belajar macam mana kita? Mana? Tak belajar je kita, rosak lalu dah kitanya. Tak belajar fadha'in akidah kitanya, sesak lalu dah. Dia gitu je. Tak belajar fadha'in akidah, sesak. Bukan sesak sebarang sesak ni, sesak barat. Apa dia sesak barat? Terlampau sesak. Kenapa barat? Kenapa barat? Kenapa tidak timur? Kalau sesak timur tu sesak sedikit, sesak barat tu sesak terlampau, gitu. Tahu sebut je kita pun, tak tahu apa benda. Sesak barat memang perkataan kita lah. Tak belajar ilmu akidah, habis sesak lah jawapan dia. Tak ada benda lah. Bayangkan satu-satu masjid begitu aktif, duit banyak, jemaah ramai, satu malam pun tak ada ilmu fadha'in tauhid. Nak pergi jalan mana? Siratul mustaqim, jalan lurus tanpa ilmu akidah. Ad-dallin, jalan orang-orang yang sesat. Tak ada. Sudah cerita waktu sudah cerita. Sudah cerita. Sebab akidah ni lah hak mula-mula Nabi bawa kepada ummah, kepada sahabat ketika berada di Mekah. Akidah lah. Ya ayuhan nas kan, Makkiyah. Ayat yang diturunkan sebelum hijrah, ya ayuhan nas, ayat penekanan akidah. Ayat perintah semayang, ayat apa-apa perintah sekalipun diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ke wahai orang-orang Islam? Tak. Bukan wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang beriman. Islam kita warisi daripada mak ayah. Iman tidak warisi. Nak beriman ngaji fadha'in akidah, ngaji fadha'in ilmu tauhid. Kalau tak mau ngaji fadha'in ilmu tauhid, ilmu akidah, Allah perintah semayang, Allah perintah puasa, mung tak masuk. Allah tak suruh ke mung. Sebab Allah suruh pada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka beriman. Ni Allah perintah syariat. Ni kalau kita beriman tak mau peduli, nak spare juga, ada spare. Nak gelewak juga dia dengan semayang puasa. Mu tak masuk tak masuk yang baik ni dalam bab iman ni. Yang Allah seru kepada
Ni bab iman akidah. Ni Allah suruh pada ya Yohanes, wahai manusia. Ni Allah suruh pergi pada bab iman. Jadi Allah suruh beriman kepada wahai manusia. Tapi kalau dia bab iman bab akidah tak mau belajar, manusia ke dah? Allah suruh pada manusia. Ayat Makiyah bab iman akidah Allah suruh pada wahai manusia. Tapi kalau Allah suruh wahai manusia, ayat bab iman akidah tak peduli juga manusia. Ada manusia lah pulaknya. Sebab apa? Tak tulis bab iman. Dak Allah suruh ke? Allah perintah ke bab ibadat? Allah tak masuk selagi tak beriman. Jangan buat ringan perkara ni. Hak ni pihak-pihak berautoriti kena keluarkan. Biar digempok. Masa minggu lepas lah gempok aurah perempuan di dalam sembahyang. Kecoh. Termasuk ustazah pun nak komen juga, nak hura juga. Kalau yang mengeluar tu fatwa negeri, mereka ada yang tang kuasa. Kalau kita tak pandai, senyap sudah nah. Nak ni adalah rakaman-rakaman ustazah yang cerita maknanya fatwa tu salah. Allah tak kenal diri ni. Tapi kalau kita rasa fatwa negeri Selangor ni bab aurah pondok semayang ni pelik, dia ngaji dulu. Peliklah sebab kamu tak belajar. Tapi dengan jahil tu nak kupah berani sungguhlah. Maknanya kalau dak serupa dengan ilmu kita, sebelum kita nak iktiraf, tu panggil iktiraf. Sebelum kita nak iktiraf, nak bangkang, cek molek-molek. Macam mana fatwa keluar macam ni? Saya belajar tidak? Cek molek. Kena saya belajar tak sapa tajuk tu Ilmu tak sapa, biar kenal situ. Berani buat rakaman ustazah nak menghuraikan fatwa tu tak betul. Allah. Tak sedar diri. Biar pihak berautoriti buat keluar juga ni fatwa. Tanpa pengajian ilmu akidah, tanpa mengajar ilmu tauhid, sesat. Biar gitu. Biar jadi viral pula, viral. Cek mana-mana masjid besar-besar tu, duit banyak-banyak. Hari Jumaat ramai-ramai. Subuh macam Jumaat tu. Kuliah tauhid ada ke tak? Ada tempat. Subuh macam hari Jumaat. Subuh hari Jumaat pula, melih kambing pula, lagi ramai. Haji Zul tak buat. Buat melih kambing. Subuh melih kambing. Subuh Jumaat. Subuh melih kambing. Tengok penuh masjid Aglulillah ni. Tak susah harga kambing berapa? Mari ramai subuh tu, derma lagi banyak minggu depan boleh beli kambing 2 ekor pula Migo Allah ya go. Mana kita teh dulu, buat sekali subuh macam Jumaat, makan kambing, lepas tu tong derma banyak tengok banyak mana balik modal. Boleh sekali ganda. Minggu depan 2 ekor kambing pula. Ramai ada jemaah. Tapi kalau tahiyat ada ke tak? Tak ada. Buat fatwa molek. Buat fatwa molek. Beri penekanan molek. Duk mai dah kan? Ada akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Tadi khutbah Jumaat tadi kan? Akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Belik lidah tu khatib nak baca. Tu khatib nak sebut Imam Asy'ari pun telo dah. Imam Maturidi pun telo dah. Asy'ariyah Al-Maturidiyah kata tu khatib muda lagi. Saya semayang tadi muda lagi. Budak ni aja sebut oleh Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Macam payah nak sebut. Di antara punca terjebak dengan ajaran sesat,
Yang pertamanya kerana ayat dia lain lah mungkin, tapi maksud dia kerana tidak mempedulikan ilmu fardu ain. Dia ada beberapa sebab lah. Yang pertama, dengar ingat yang pertama disebut dia kan, dia ada sebab yang pertama, antara kerana ta'assub apa semualah. Yang pertama kerana tidak mempedulikan ilmu fardu ain. Nombor satunya ilmu fardu ain tauhid akidah. Itulah sesak barat, terlampau sesak. Biar buat fatwa molek. Tekan mana-mana masjid. Panggil mana-mana kursi masjid, beri penekanan. Kalau tak boleh adakan kuliah tauhid, kursi masjid tu buang. Buang, kata orang lain. Buang. Sebab dia tidak bawa jalan yang lurus. Ada jemaah dia bertanggung, dia tak bawa jalan yang lurus. Dia bawa jalan yang sesat. Biar mana orang berautoriti baru jadi. Tukang ngajar ni gitulah. Orang berautoriti. Nak ceritanya kita ni memang segala-galanya gharak tujuan menekan. Kena belajar. Tak ada tempat kita, jauh pula perginya. Sebab apa? Kita ni bersifat dengan apa perbuatan kita akan ada gharak tujuan yang menekan. Allah Ta'ala maha suci seumpama tu. Allah Ta'ala maha suci seumpama tu. Tak ada di tempat kita. Orang mengajar fardu ain kena pergi tempat lain. Orang duduk bandar-bandar besar tu, ni makhluk yang jadi cerita lah, dia belajar pun semua. Balik daripada kerja, standby dah pakaian nak pergi masjid. Sebab apa? Dia kena pergi masjid lain dahulu, habis keluar barulah balik ke rumah dia. Sebab apa? Sebab masjid dia pergi tu bukan di kawasan dia duduk. Mana dia kena hala ke lain dahulu. Lepas habis kerja, pergi satu masjid sebab dia nak belajar hak fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Lepas habis itu barulah dia balik rumah dia. Mana jauh perjalanan dia. Jauh sedikit perjalanan dia ni. Tapi kenapa dia melakukan perbuatan begitu? Kerana ada gharak tujuan yang menekan. Kewajipan atas dia nak betul agama tauhid fiqh tasawuf. Itu gharak. Allah tak ada pilihan juga. Dia pun tengok live FB. Pelik kadang-kadangnya. Maghrib berjemaah di masjid. Lepas tu hilang, lesak, tak ada. Jadi orang pelik lah. Berjemaah 5 waktu. Kalau subuh lambat dia balik. Zuhur asar macam biasalah, lambat dia balik. Maghrib wirid tak sempat, balik dah. Orang pun pelik. Sebab apa? Sebab masjid ada kuliah, ada ceramah. Balik, kenapa? Tengok live FB. Dari masjid ceramah bukan fardu ain. Kenapa buat gitu? Kerana ada gharak tujuan yang menekan. Ni kita ni hawadis. Ada gharak tujuan yang menekan. Allah Ta'ala maha suci, tapi dia terjemuh dengan maha suci daripada mengambil faedah. Yang maksudnya ada perkara yang Allah perbuat kerana ada tujuan yang menekan. Mustahil sama sekali. Maha suci Allah. Dan tiada jadi i'tiraf atas yang demikian itu. Yang demikian maha suci Allah daripada mengambil faedah, daripada gharak lah kita kata. Firman, yani oleh firman Allah Ta'ala, tu paling. Oleh firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nun bagi bawah, bukan nun bagi atas. Nun bagi bawah. Asalnya liya'buduni, supaya beribadah akan daku, akan Allah. Liya'buduni asaja. Dia nun lilu wiqayah sebab dia nasak tu. Nasak dengan an mudmarah tu.
Mana? Dinasak dengan ada nun wiqayah. Mana huraian dia? Sebab dia tu liak budun tu lam mukai amil nasab. Asalnya liak buduni, dia hazah ya. Jadi liak budun tapi nun bagi bawah, jangan nun bagi atas. Nun bagi bawah. Artinya firman Allah Taala, dan tiada aku, ini Allah Taala, jadikan jin dan manusia. Allah Taala sebut jin dahulu, baru sebut manusia. Sebab jin Allah Taala jadi terlebih dahulu daripada manusia. Melainkan jadilah oleh mereka itu, oleh jin dan manusia, menyembah akan daku. Kenapa tadi jadi iktiraf? Kerana ada huraian dia. Kerana lam pada liak budung itu bukan ia bagi taklil, dan hanya lam itu bagi aqibah dan sayrurah, maknanya akhir pekerjaan itu jadi menyembah oleh mereka itu, oleh jin dan manusia akan daku, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liak budun bukan lam li taklil, bukan illah, bukan. Taklil ni ialah bersebab lah. Kita terjemah supaya. Kalau lam di taklil supaya. Jadi kadang-kadang orang terjemah dengan supaya. Liak budu, supaya menyembah mereka itu akan daku, akan Allah. Kalau supaya ni lam di taklil, illah, sebab, kerana. Dijemah dengan supaya. Dah. Lam ni lam lil aqibah. Mana apa akhir pekerjaan. Sayrurah dijemah dengan jadilah. Dia mau begitu. Lam lil aqibah, lam lil ta'lil, ataupun lam lil hikmah. Dia kalau lam lil ta'lil, kerana supaya menyembah mereka itu akan daku, tak ada gharak gitu. Kemudian yang terdahulunya didatangkan makna gharak. Lebak molek lah. Bunyi tau. Bunyi tak apalah. Yelah, kadang-kadang apabila bising, orang mengajar jadi tekan suara. Tekan suara ni kadang-kadang dia tak boleh tekan suara ni letih lah. Dia kena slow and steady tau. Yelah, kadang-kadang saya mengajar ni pun kalau bab-bab macam bab tauhid tu, saya agak tekan sikit. Bila tekan sikit tu letih. Kalau mengajar fiqh, relax. Kalau mengajar fiqh agak fiqh lah, slow and steady, relax. Relax je. Kalau tauhid, ya Allah, jadi penat. Sebab nekan. Jadi terdahulu didatangkan makna gharak. Gharak ni mudah ceritanya, ada sebab, ada tujuan yang menekan. Yang menekan, mana Allah terpaksa kena buat satu-satu pekerjaan dan menetapkan satu hukum supaya Allah dapat kebaikan, dapat kelebihan, dapat ketinggian, dapat kemuliaan. Tu gharak, tujuan yang menekan. Macam sebut tadi kita belajar kenapa? Terpaksa. Walaupun kesukaran pun. Kita semayang kenapa? Kita bekerja kenapa? Tak bekerja, anak bini makan apa? Ada ni. Begitulah kita ada tujuan yang menekan. Apa perbuatan kita tak boleh hari? Ada tujuan yang menekan. Kita beli kenderaan, kenapa? Payah nak ke mana-mana. Tu yang menekan lah tu. Ada ni. Kita buat rumah contohnya, kenapa? Menyewa, rugilah kita duk bayar orang.
Takkan selama-lamanya kita kena. Itulah apa panggil. Kerana supaya ni gharak, tujuan yang menekan tu kita. Apa perbuatan kita ada tujuan yang menekan. Ni mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang menekan ni Allah perbuat satu-satu perbuatan menjadikan manusia. Kenapa? Kerana nak menarik maslahat kebaikan kepada Allah. Mustahil. Adalah supaya jin dan manusia menyembah Allah, Allah jadi tinggi. Dah. Satu laginya, ni mudah kita nampak. Allah menjadikan satu perkara kerana Allah nak dapat maslahat kebaikan. Mana istighna Allah Ta'ala-nya. Itu je lah. Itu mudah kita nak faham. Hak yang kedua dalam kitab kita bicara dahulu ni, kerana hendak menghelakan, nak menarikkan masalah yang kembali pada dirinya di Allah, itu mudah faham. Atau kepada makhluknya. Hak ni kena perhati molek. Gharak tujuan menekan yang maslahat kebaikan kembali kepada Allah. Itu mustahil. Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha sempurna. Bukan kerana satu-satu perbuatan Allah barulah Allah jadi dapat kebaikan. Mana sebelum tu? Sebelum Allah jadikan jin dan manusia, tidak ada yang menyembah akan Allah Ta'ala. Jadi Allah tak lebih, Allah kurang. Mustahil gitu. Itu mudah sikit kita faham. Ini pula kenapa Allah menjadikan satu perkara, menetapkan satu hukum, kerana untuk bawa maslahat kepada makhluk. Hak ni kena tu sikit lah. Kena fokus sikit. Maslahat kembali pada Allah tu mudah faham. Mustahil gitu, mustahil. Tapi Allah jadikan satu-satu perkara, Allah jadikan menetapkan satu-satu hukum. Memanglah maslahat kembali kepada makhluk. Allah menetapkan wajib semayang, memang Allah tak ambil maslahat, Allah tak ada ambil kebajikan di situ. Tapi Allah menetapkan kewajipan semayang kerana Allah nak beri maslahat kepada makhluk. Sebab kalau tanpa semayang, Allah tak boleh beri maslahat pada makhluk. Gitu pula. Ni mustahil juga. Ni hak agak nak kena tu sikit. Dia ada bahas panjang di muka 89. Saya baca dan melepas sikit. Dia dibicara muka 89 hak berkaitan dengan sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara panjang muka 89. Jadi gini, kalau kata Allah menjadikan satu-satu perbuatan, menetapkan satu hukum kerana Allah nak dapat maslahat, mustahil. Itu jelas. Sama juga untuk dapat maslahat kepada makhluk Allah, mustahil juga. Macam kita hak bahagian kita banyak dah kita gharak tujuan menekan. Kita buat satu perbuatan kepada anak kita, kita menetapkan satu hukum kepada anak kita, peraturan. Kita buat satu-satu perkara kepada anak kita, kita menetapkan satu-satu hukum, peraturan pada anak kita. Kenapa?
Terpaksalah kita buat perkara untuk kepada anak kita. Terpaksalah kita meletakkan hukum perkataan pada anak kita supaya anak kita dapat kebaikan kemudian. Ni maslahat kepada anak kita. Ni kita gitulah. Kita apa perkara pun kita buat kerana ada gharak, tujuan menekan yang maslahat balik kita. Sahih. Kita buat satu-satu pekerjaan, kita menetapkan satu-satu hukum peraturan kepada anak kita, kita tak ada ambil maslahat pada ni. Tapi supaya anak kita dapat ambil maslahat kemudian. Panggil apa tu? Tujuan menekan juga. Tapi maslahat bukan balik kita, balik pada anak kita. Tu kita, itu. Macam-macam perkara kita buat terhadap anak kita. Mungkin anak kita tak puas hati, tapi kemudian baru tahu, mu yang dapat maslahatnya. Bukan mak ayah dapat maslahat kebaikan. Mak ayah ni menetapkan satu-satu hukum peraturan. Bergiam peraturan. Tak bebas anak orang lain bebas tak ada peraturan. Jadi dia tu mana apa banyak peraturan ada ni. Jadi mak ayah kena buat peraturan tu. Ada jam menekan, mak ayah dapat faedah ke? Tak. Untuk anak dia dapat maslahat. Kalau kita di sisi Allah Ta'ala, maslahat kembali pada Allah, jelas mustahil. Sama juga Allah menetapkan satu perbuatan tu hukum kerana apa? Supaya makhluk dapat maslahat, mustahil juga. Mana contohnya? Kalau Allah buat apa-apa, satu-satu perkara, satu-satu hukum, Allah buat satu-satu hukum. Kenapa ni? Kalau katalah kita kata Allah menjadikan kita ni ada mata, ada telinga. Itu semua perbuatan Allah Ta'ala belaka tu. Allah yang menjadikan mata, telinga kepada hamba ni. Kenapa Allah jadikan mata, telinga? Supaya hamba dapat ambil faedah daripada apa yang Allah buat. Sebab kalau Allah tak buat mata dan telinga, jadi hamba tak akan dapat faedah. Jadi Allah terpaksa buat mata, telinga kepada hamba supaya hamba dapat faedah. Mustahil. Sebab Allah boleh menjadikan hamba dapat melihat, mendengar, walaupun Allah tak jadikan mata dan telinga. Faham tak ni? Jadi Allah buat mata, telinga tu penuh dengan hikmah. Allah, kok ke mana pun Allah kena buat mata kepada hamba, Allah kena buat telinga kepada hamba. Kalau tidak, macam mana hamba nak dapat manfaat? Maka Allah pun terpaksalah buat mata, telinga supaya hamba Allah, makhluk dapat manfaat. Mustahil kita, mustahil. Tapi Allah jadikan mata, telinga dengan hikmah, kebijaksanaan daripada Allah, iradah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bicara zahir, kita akan bicara kalau dalam kitab pernah bagi hati kan. Kalau pergi pada mata, Allah jadikan mata kerana faedah akhirahnya begini-begini. Allah jadikan mata faedah duniawinya begini-begini. Pada ni, mana faedah tu, faedah ukhrawi pun balik pada hamba, faedah duniawi pun balik pada hamba yang Allah jadikan mata. Ada ni. Itu hikmah. Bukan kata Allah terpaksa buat mata kepada hamba, kenalah buat mata kepada hamba. Kalau hamba dapat faedah mata hak ukhrawi akhirat, kalau hamba boleh dapat faedah mata hak duniawi, Allah kenalah buat mata pada hamba. Mustahil gitu. Ada. Macam kita tadilah, kita ada tujuan menekan, kita buat bagai-bagai perkara untuk anak-anak kita. Pasal anak kita tak ada ambil faedah apa. Itu kita, mustahil Allah Ta'ala seumpama tu. Tapi Allah jadikan perbuatan Allah, buat mata, buat telinga, buat segala-gala dia hamba dengan hikmah, kehendak, hikmah kebijaksanaan Allah Ta'ala dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Bukan kerana Allah kena buat mata dia hamba, Allah kena tu gharak, tujuan yang menekan, kena wadah,
Kena tu terpaksa lah. Saya kena mari. Ke bahasa buku dah sebut gitu. Saya bukan nak mari malah, tapi kok mana pun saya kena mari. Bahasa buku saya cakap ada gitu. Malam ni, tapi kok mana pun kena pergi, kena mari. Mana apa tu? Terpaksa tu. Gharak tujuan yang menekan. Jadi Allah kena buat mata kepada hamba, Allah kena buat telinga pada hamba, barulah Allah boleh jadikan hamba tu dapat manfaat. Ada hikmah saja. Allah boleh menjadikan hamba dapat melihat walaupun tanpa mata. Allah boleh jadikan hamba dapat mendengar walaupun tanpa telinga. Bahkan dapat melihat, dapat mendengar tu tetap perbuatan Allah, bukan perbuatan mata telinga pun. Sama juga dengan Allah menetapkan hukum. Allah menetapkan hukum, kenalah Allah menetap hukum supaya Allah boleh bersyurga. Barulah maslahat balik kepada hamba. Ada ni, Allah nak bubuh hamba ke syurga, Allah tetapkan hukum, hamba patuh hukum, barulah Allah boleh bersyurga. Gharak tujuan menekan ni pula satu laginya, untuk menolak kebinasaan. Untuk menolak kebinasaan, itu pun dipanggil gharak tujuan yang menekan. Kenapa tinggal perkara maksiat? Kerana nak lepas daripada api neraka. Jadi Allah menetapkan hukum supaya Allah boleh melepaskan hamba dari neraka bila hamba tinggal apa larangan Allah Ta'ala. Tak. Sebab Allah boleh masukkan ke syurga tanpa melakukan amal ibadah. Ada ni. Allah boleh masukkan neraka walaupun dia tidak pernah melanggar perintah Allah. Hak dia belaka kan. Tapi dengan hikmah Allah menetapkan hukum, beriman, beramal soleh. Hikmahnya Allah masukkan ke syurga. Allah menetapkan hukum perkara ni kena tinggal. Kalau kamu tinggal sungguh, hikmahnya Allah akan lepaskan kamu daripada api neraka. Gitu je. Bukan kerana Allah terpaksa menetapkan hukum supaya dapat Allah memasukkan hamba ke syurga, melepaskan hamba neraka. Tidak. Macam kita tadi lah. Kita menetapkan satu-satu hukum, peraturan untuk apa? Untuk anak kita dapat maslahat, untuk melepaskan anak kita daripada kebinasaan. Dahlah, kalau kita tak tetapkan peraturan budak kan, nanti kan kena apa-apa binasa dia. Contohnya, kita pun tetapkan peraturan nak selamat anak kita daripada kebinasaan. Itu gharak tu yang menekan. Bukan kita binasa, nak melepaskan anak kita daripada kebinasaan. Kita terpaksalah menetapkan peraturan. Itu peraturan kita. Tambahan pula, kita lah pula kena ikut ketetapan hukum syariat supaya anak kita lepas dari kebinasaan. Contoh mana hukum syariat? Hukum syariatnya menetapkan, contoh ni, budak yang belum mumayyiz dimakruhkan bawa datang ke masjid. Jangan bawa datang ke masjid budak yang belum mumayyiz. Supaya apa? Supaya banyak perkara boleh dijaga. Supaya tak ada lah budak ni ganggu orang nak semayang, tak ada lah budak ni jadi merata-riti pergi. Bahaya budak ni, nanti colek dia orang kan, ambil dia orang kan. Tak ada kawalan ni, tiba-tiba dia main pula apa-apa perkara, cedera ataupun rosak barang masjid ataupun cedera anak. Ni sekarang ni tak ada dah, hidup reti hukum dah sekarang ni. Jadi orang sedang semayang, budak duk main tengah orang semayang. Tengok budak dalam FB pula kan, YouTube tu kan, 2 kali budak tu buat lari kursi orang tua semayang. 2 kali dia buat lari, sekali ada orang tua belakang ambil kursi buh semula. Lepas tu dia buat lari pula sekali lagi, ada budak pula ambil pula kursi buh belakang orang tua tu.
Ni budak belum mayit dah ni. Mana mak ayah dia tak ikut hukum agama? Budak yang belum mumayyiz makruh buat datang ke masjid. Tu hukum fiqh. Tu hadis Umamah radhiyallahu anha naik atas belakang Nabi, berlaku sekali je. Itu apa yang berlaku tu nak menceritakan hukum tidak diharamkan. Tapi bukan Nabi buat sentiasa. Nabi dah sembahyang, Nabi akan dukung Umamah, cucu perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid Nabi 5 waktu. Nabi tak buat gitu. Taklah ambil satu peristiwa nak meletakkan hukum. Jangan orang tengah sembahyang ni budak berlari daripada hujung saf sampai ke hujung saf. Allah kata korang ajar ayah mak dia. Lepas tu lepas sudah sembahyang, anak dia mari nak terima ayah dia. Relax je ayah dia. Steady je. Kata ayah dia nak kena budak guning, tak kerti bahasa ni. Orang tengah sembahyang ni. Dia ganggu orang. Kalau dia cemil mata macam mana? Punah cemil mata harga ribu. Ayah dia wajib kena ganti. Cedera kaki anak dia. Ayah dia bertanggungjawab. Pergi ke mana-mana pula. Kalau orang ambil macam mana? Betul-betul tidak bertanggungjawab. Nak pergi masjid tapi tak ada adab. Kita nak didik anak. Nak didik anak tu kamu terdidik ke tak erti hukum ke tak? Bukan belum sampai masa dia lagi ya. Belum sampai masa dia lagi ya. Tapi nak ceritanya hukum tu manfaat dia balik kepada siapa? Kepada hamba. Kita mak ayah pula ikut hukum tu untuk mengelak kebinasaan menimpa anak kita. Kita tak ada gharak tujuan menekan mereka. Itu kita. Tapi perbuatan Allah, hukum Allah maha suci daripada gharak tujuan menekan seumpama tu. Walaupun masalah tu kembali pada makhluk pun maha suci juga. Bukan kata Allah menetapkan hukum kerana Allah nak masukkan hamba ke syurga. Allah menetapkan hukum kerana Allah nak melepaskan hamba daripada neraka. Kalau tidak Allah tak boleh nak bersyurga. Kalau tidak Allah tak boleh nak lepas dari neraka. Tu gharak tujuan menekan. Allah menetapkan hukum beriman, beramal soleh. Allah bersyurga. Itu hikmah. Hikmah dan iradah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu je. Allah menetapkan hukum, dia langgar. Perintah beriman, dia kupu. Maka Allah pun bubuh neraka. Ada ni. Allah pun bubuh neraka. Adakah kerana tu baru kerana Allah tak hukum nak selamatkan neraka? Tak. Allah tetap dah dia gitu. Allah tetap dah gitu. Maknanya kalau kata perbuatan Allah, hukum Allah, kalau kita nak pergi lebih luas lagi, perbuatan Allah ni pergi pada qada, hukum Allah ni pergi pada qadar. Hukum, ketetapan, keputusan Allah tu qadar. Perbuatan Allah itu pergi pada qada. Jadi qadar qada Allah baik ataupun jahat penuh dengan hikmah. Ada ni. Penuh dengan hikmah. Apa hikmah? Allah menetapkan kufur sampai ke mati, Allah bubuh neraka, meraung selama-lamanya hamba dalam neraka. Kerana hukum Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, iradah itulah. Allah menetapkan pada azab dia kafir sampai ke mati, Allah kekalkan neraka meraung selama-lamanya. Apa hikmah dia? Dia akan bicara di bawah. Hikmah tu tak tercapai di akal kita. Tak saya fikir tu. Kenapa Allah tidak menetapkan hukum, tetapan, keputusan? Jadi beriman belaka tak sewak neraka lah. Nak capu tangan kejaan Allah Ta'ala. Ada. Akhirnya pula lepas dia tu dah, kenapalah Allah buat manusia? Lepas tu buat teruk. Dia ni banyak perkara ni, banyak perkara. Banyak perkara.
Ni kalau dak lepas sini ni, hak Mu'tazilah jadi sesat. Sebab apa yang Allah tetapkan mesti ada, wajib ada hikmah. Apa yang Allah hukumkan kita wajib berpegang ada hikmah. Apa perkara yang Allah perbuat qada, kita wajib berpegang ada hikmah. Jadi akal Mu'tazilah tak capalah. Kalau Allah menetapkan dia kafir, kekal neraka, nak hikmah kok mana gitu. Zalim gitu. Hak hikmahnya apa? Allah tidak menetapkan dia kafir, dia pilih sendiri. Ni Mu'tazilah. Tapi kalau orang tekan pula, lepas tu hak beriman Allah tetapkan syurga. Hak kafir Allah tidak tetapkan, dia pilih sendiri, maka dia masuk neraka. Kalau Allah tetapkan, jadi apa hikmah dia gitu? Zalim Allah. Dah kenapa tu Allah tetapkan dia masuk, dia beriman? Hak ni kenapa Allah tak tetapkan dia beriman? Allah biarkan dia kafir. Kau nak soal banyak. Tak boleh lah. Kan Mu'tazilah kan, hak beriman hukum Allah, ketetapan Allah. Allah bersyurga. Hak kafir dah bukan hukum Allah, bukan ketetapan Allah. Sebab kalau ketetapan Allah, bubuh neraka, mana hikmah dia? Zalim jadi pula gitu Allahnya. Maka Allah tidak menghukumkan, tidak menetapkan dia beriman. Allah tidak mungkin tidak menetapkan dia kafir, tapi Allah tidak menetapkan dia beriman. Supaya juga Allah biarkan dia kafir, samalah juga jadinya. Kafir pula berlaku di bumi Allah, Allah biarkan juga. Mana Allah? Sebab Allah nak bunuh neraka. Apa Allah nak selamatkan dia jadi beriman? Jadi kalau nak korek kerja Allah Ta'ala ni, gak mereng situ lah. Cuma kita pegang apa hukum Allah, apa perbuatan Allah. Ada ni. Wajib kita berpegang dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hikmah tu tak capai di akal kita sekalipun. Dalam bab ni tak boleh banyak korek-korek, nak duk bahas-bahas. Setakat tu saja. Tapi nak ceritanya, adakah dengan Allah hukum tetapkan dia beriman, barulah Allah boleh bersyurga? Dah, itu hikmah Allah bersyurga. Jadi Allah hukumkan dia tu jadi beriman, barulah Allah boleh bagi maslahat ke dia bersyurga. Dah. Itu hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hukumkan, Allah tetapkan seumpama tu. Jadi kalau maslahat tu kembali pada Allah, kita mudah nampak mustahil. Allah nak kebaikan apa lagi? Masalah bukan balik pada Allah, balik pada makhluk, mustahil juga. Ada ni. Sebab Allah nak bagikan masalah kebaikan bukan kerana Allah buat gini, bukan kerana Allah menetapkan hukum ni. Dah. Semua tu adalah iradah Allah Ta'ala, penuh dengan hikmah. Walaupun rupa tu pada zahirnya perkara yang jahat, kufur dan maksiat sekalipun. Barulah pergi pada ayat ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku jadikan jin dan manusia malaikat, jadilah oleh mereka itu menyembah akan daku. Dia cuma begitu. Tak bubuh supaya kerana mereka menyembah akan daku, mana ada tujuan pula Allah Ta'ala. Atau mustahil tu. Kerana lam pada liya'budun, lamukai tu, aminasat tu, bukan ia bagi taklil, kerana lil illah, bukan supaya menyembah mereka itu akan daku. Ada. Dan hanya lam itu bagi akibah. Tahu akibah? Akibah tahu? Akibah bahasa Arab, bahasa Melayu akibat. Akibah bahasa Arab, bahasa Melayu apa? Akibat. Apa dia akibat? Apa dia akibat? Kesan. Akibat apa dia akibat? Ni tanya bahasa Malaysia ni. Wah ni bahasa Malaysia boleh markah berapa? Apa dia akibat? Akibat ni
akhir pekerjaan. Akibat buruk ni, akhir dia macam mana akhir? Tu akibat. Akibat ni akhir pekerjaan. Tu akibat. Akibat buruk kalau buat kerja gini kau, kesudahan dia huru hara pun orang no. Tu akibat. Pada akhir pekerjaan. Hanya lam itu bagi akibah. Akhir dia mengabdikan diri akan Allah. Dan sayrurah ditemu dengan jadilah. Itu sayrurah. Maknanya apa makna? Akibah sayrurah, akhir pekerjaan. Akibah tu, akhir pekerjaan itu jadi menyembah oleh mereka itu, oleh jin dan manusia akan daku akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah apa panggil pula ceritanya. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya menyembah mereka itu akan daku. Dengan hikmah jin manusia menyembah akan daku, akan dimasukkan ke syurga. Itu hikmah dia panggil. Sebaliknya jin dan manusia tidak menyembahkan akan daku, akhirnya akan dihumbangkan ke neraka. Hikmah juga gitu ya. Sebab tu di dalam bab hukum kenal qada-qada baik jahat ni, dia tak ada panjang. Faham, pegang. So duk korek lah. Jin dan manusia mengabdikan diri akan Allah, syurga. Jin manusia yang mengkufuri akan Allah, kekal neraka. Kenapa? Tak sudah tanya kenapa. Tapi wajib kita berpegang apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan putuskan, penuh dengan hikmah, kebijaksanaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu je. Tak sudah korek lah. Sebab itu bukan urusan kita. Tapi fikir apa? Fikir pun tak capai. Fikir pun tak capai. Tapi kalau fikir juga, benda tak capai, jadi fikir juga, mereng lah. Akhirnya tubuh saya kata eret tank lah. Pada eret tank, eret tank, dia berjalan, diikat tank belakang, biar bunyi enjin. Diikat-ikat dia buh di dia diikat. Dia pun berjalan, bunyi kan tank tu gogang-gogang, enjin dia pun berlari. Kan happy dia kan. Sebab apa? Ada enjin. Ikat. Pada tank ke panggil benda tank kan tau. Tank susu tu lah, tank cek-cek tu. Tin ke panggil? Tin. Tank tau. Tapi kalau bahasa buku tin tau. Tin susu. Okey, bunyi tau. Tin susu. Dia kan meja dia gitu. T-I-N. Tin susu. Ni tank T-E-N. Bahasa putih masuk di 10. Baru tank tu. Tank 11 tu lah. Tank. Kalau kita cakap tu bahasa sebut gitu. Jangan nanti eret tank dia kata. Eret tank tu. Dia ambil tank, dia buat dia pun buh belakang, dia berjalan, bunyi dah enjin. Dia nak mereng lah maknanya. Jangan. Dia dah korek perkara kerjaan Allah Ta'ala ni. Baik ke jahat adalah hukum Allah, perbuatan Allah, penuh dengan hikmah. Gitu je. Tadilah apa hikmah? Allah hukumkan, Allah perbuatkan hamba tu kupur sampai ke mati. Allah kekalkan dalam neraka, meraung setiap saat dalam neraka selama-lamanya. Apa hikmah dia? Tak tercapai nak fikir dia akal. Kita berpegang hikmah adalah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pakat setakat tu je, tenang saja. Tambahan pula yang Allah pelaku kepada kita ni, lahir daripada ibu bapa Islam, belajar kemudian Allah jalankan kitanya jalan beriman dan beramal soleh. Itu je lah. Lepas tu yang lain-lain tu syariatnya kita diperintah dakwah, ajak, suruh gitu je. Nak ikut bahagian dia, tak mau ikut bahagian dia. Begitu saja.
Kita orang ikut, alhamdulillah kita dapat bertambah pahala. Orang tak ikut, kita boleh pahala dah sebab kita berdakwah. Lepas tu dia jadi begitu sampai ke akhir, itu bukan kerja kita nak fikir apa. Tapi cuma kita pegangnya, apa yang Tuhan hukumkan, apa yang Tuhan perbuat, hikmah. Tidak sia-sia. Ketahui olehmu bahawa segala perbuatan Allah dan segala hukumnya, dan jika ada suci daripada gharak sekalipun, tetapi tiada sunyi daripada hikmah. Suci daripada gharak mustahil, tetapi tiada sunyi daripada hikmah. Segala-galanya dengan hikmah, kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika tiada sampai kepada hikmah oleh akal kita sekalipun. Apa hikmah? Allah jadikan hamba jin manusia kafir sampai ke mati, dikekalkan seksaan kata selama-lama. Apa hikmah? Dan jika tidak sampai kepada hikmah oleh akal kita sekalipun, fikir takkan capai akal. Hikmah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.